Okey. Sorry mengganggu. Okey, hari ini 30 Mac 2023 dan selamat pagi, saya Ting Chu Chiao dan kita teruskan dengan latihan rayuan semula. Jadi satu kepentingan untuk mengetahui panduan My Performance untuk merayu pada tahun depan. Okey, panduan peraturan kerajaan dan undang-undang bertulis merupakan sesuatu yang tidak hidup, yang melaksanakannya adalah PDD, PDD dan Director. Sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan kerajaan atau sengaja salah taksir peraturan-peraturan kerajaan dan undang-undang bertulis, maka penilaian itu tidak akan jadi terus adil. Kita lihat kepada sumbangan dulu. Ini sumbangan. Sumbangan. Kita lihat kepada muka surat 45 panduan My Performance yang menyatakan bahawa fungsi ini merekodkan penlibatan dan sumbangan PYD di luar tugas rasmi. Iaitu aktiviti yang disenaraikan dalam sub SKU anda dalam My Performance. Dan selain atau perkataan ini atau sangat penting, atau selain daripada dinyatakan dalam job description anda. Jadi apa yang dilakukan seperti anda diberi kerja untuk mencuci mayat, contohnya mencuci mayat, dan kemudian melakukan aktiviti lain seperti mengadakan latihan, dan mengikut kepada taksiran dalam panduan My Performance, memberi latihan yang tidak berkait dengan mencuci mayat, seperti memberi latihan menyelamatkan pesakit dan sebagainya, merupakan satu sumbangan kepada jabatan dan masyarakat. Atau apa-apa yang tidak tergantung dalam job description yang tercatat dalam Hermes dianggap sebagai sumbangan. Tetapi mengikut kepada taksiran, taksiran Hospital Sibu atau KKM, itu dianggap sebagai Hesibu atau sebaliknya, mereka kata apa-apa aktiviti walaupun di luar tugas rasmi, walaupun tidak dinyatakan dalam JD, tidak dianggap sebagai sumbangan. Ini pertama. Penghinaan peraturan kerajaan pertama. Kedua, dia kata dia memerlukan sijil. Sumbangan itu semua memerlukan sijil. Kita lihat kepada contoh. Contoh dokumen pembuktian. Buktian. Kita lihat kepada arahan yang ada dalam di bawah di sini, dalam panduan My Performance. Dia kata pengesahan PPP bahawa sumbangan anda sebaik-baiknya itu tidak mewajibkan. Kalau mewajibkan, perkataan yang sesuai digunakan adalah hendaklah, mestilah. Ini adalah perkataan yang biasa digunakan dalam undang-undang bertulis. Berdasarkan kepada dokumen. Dokumen. Apa maksud dokumen? Adakah dokumen itu memaksud sijil pernyataan saja? Kita lihat kepada pengertian dalam undang-undang bukti. Undang-undang bukti. Ini kita tengok. Dokumen pembuktian, kita lihat kepada undang-undang bukti, iaitu Akta Keterangan 1950 atau dalam bahasa Inggeris Evidence Act 1950, EA 1950. Kita lihat kepada taksiran.
Okey, kita tidak berhak memberi taksiran sendiri ikut suka hati diri atau ikut budi kuasa yang tiada, yang tidak diperuntukkan oleh undang-undang tertulis atau mana-mana peraturan kerajaan. Kita tidak boleh membuat taksiran, kita tidak boleh mengubah peraturan, kita ikut saja sebab undang-undang dan peraturan-peraturan itu adalah peraturan dan undang-undang tertulis. Okey, kita lihat kepada dokumen. Apa maksud dokumen? Apa maksud dokumen? Maksudnya, dia boleh angka, tanda, simbol, isyarat, lambang, apa jua pernyataan perihal dan gambar. Gambar juga merupakan satu dokumen. Okey. Angka huruf pun satu dokumen. Okey. Atau rangkaman visual. Okey, rangkaman visual. Okey, video maksudnya. Okey, image kaku itu apa? Image lah, gambar. Gambar biasa, okey. Dan bergerak. Image bergerak itu apa? Video. Apa-apa rangkaman bunyi. Okey, video, audio recording. Okey. Dan apa-apa jenis rakaman elektronik, iaitu dan apa-apa yang terkandung dalam USB drive kita, dalam komputer kita, magnetik, okey, ada yang mechanical kita, rangkaman lain, okey, yang pita itu pun boleh digunakan sebagai bukti dokumen, okey. Dan okey, apa-apa denyut elektronik ini digunakan mungkin di emergency dan sebagainya. Suatu rakaman pemancaran, okey, dari jarak, okey, macam komunikasi kita, okey, menggunakan Google Meet juga merupakan satu dokumen, okey, juga merupakan satu dokumen. Jadi kita lihat balik, okey, kita lihat balik di mana, okey, lihat balik ke sini, okey, dokumen. Jadi anda boleh menggunakan gambar. Okey, sekarang Hospital Sibu menyatakan bahawa apa-apa saja pernyataan yang dikeluarkan di luar agensi, termasuk saja pernyataan yang dikeluarkan oleh badan swasta, okay? Bukan kerajaan, bukan kerajaan, diterima sebagai dokumen pembuktian. Okay, kita lihat kepada sini. Okay, kita lihat kepada sini. Okay, tahun 2022, okay, surat rasmi dalam email rasmi yang di-email oleh kerajaan negeri, okey, kerajaan negeri Sarawak kepada saya apabila digunakan sebagai dokumen sokongan untuk sumbangan saya mengubah struktur jalan di Jalan Oya Lama yang dekat Sesko, okey, yang melukis petak kuning, okey, di tengah, okay, yang dekat dengan Sesko sana di Jalan Oya, itu mengurangkan kesesakan lalu lintas untuk mengingatkan, okay, kereta bergerak lurus tidak boleh masuk ke kawasan petak kuning untuk membolehkan lalu lintas, okay, yang bergerak ke arah Sesko ini boleh pusing ke kanan supaya tak ada kesesakan dari ke arah Sesko. Okey, yang seterusnya menjimatnya banyak subsidi petrol. Itu adalah sumbangan yang dimanfaatkan, yang memanfaatkan banyak pengguna jalan, okey, seumur hidup. Tetapi sumbangan tersebut dengan surat rasmi daripada email rasmi kerajaan negeri tidak diterima oleh PDD, tidak diterima oleh pengarah Hospital Sibu dan juga tidak diterima oleh KKM. Okey, itu mengikut kepada mereka tiada sijil, maka tidak diperlakukan. Kalau mengikut kepada AGC atau pejabat peguam negara, apa-apa dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan tidak perlu pengesahan, okey, di mahkamah. Okey, di mahkamah kita tidak perlu, okey, tidak perlu pengesahan, okey, untuk pendakwaan, untuk apa-apa, okey, pembuktian di mahkamah. Okey, kita lihat di sini. Okey, kita lihat dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan
adalah sebagai apa? Dokumen am. Okey, dokumen awam. Okey, section 74. Okey, dokumen awam tidak perlu disahkan dalam urusan mahkamah. Okey, iaitu rekod awam, iaitu rekod yang dikeluarkan oleh agensi luar. Okey, kemudian kita lihat kepada dokumen peribadi. Sijil pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Okey, terutamanya swasta untuk satu pertandingan larian dan sebagainya, okay, ditarifkan sebagai dokumen persendirian dan bukan dokumen awam atau public document dalam bahasa Inggeris. Okay. Dan pengesahan perlu. Disebabkan kenapa kita perlu pengesahan? Apabila suatu dokumen itu dikeluarkan oleh pihak ketiga, terutamanya dikeluarkan dengan komputer, okay, terutamanya dengan komputer, kita boleh guna Photoshop dan pelbagai software yang ada di sekarang yang mudah diperolehi untuk mengubah. You boleh mengubah nama orang lain kepada nama you dan mengubah apa-apa maklumat. Faham tak? Okey, saya akan mengadakan satu latihan macam mana mengubah sijil pernyataan. Okey, orang sijil pernyataan orang lain, you scan dengan cantik, kemudian you ubah. Okey, kalau wang boleh di duplicate. Okey, sijil yang biasa, okay, yang tak ada security itu boleh dihasilkan juga. Okey, lebih lagi, apa yang anda hantar kepada hospital sibuk dan KKM adalah salinan dan bukan sijil asal. Salinan itu lagi senang diduplicate oleh sesiapa sahaja, bukan sahaja pegawai IT. Okay? Dan oleh itu, untuk perlindungan, okay, untuk perlindungan pemalsuan sijil oleh pihak ketiga, kerajaan Malaysia, okay, telah lama, okay, kerajaan di seluruh dunia telah mengadakan satu peruntukan undang-undang bukti untuk melindungi, okay, pemalsuan ini dari pihak ketiga, okay, dokumen ketiga, iaitu pengenalan Section 90A yang bertajuk kebolehterimaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer, terutamanya daripada badan swasta dan bukan agensi kerajaan. Oleh itu, sijil pernyataan pertandingan larian yang diadakan bukan badan kerajaan, okay, terutamanya, okay, atau dengan lebih ketat lagi, apa-apa dokumen yang dikeluarkan dengan komputer perlu pengesahan daripada pengeluar dokumen tersebut. Pengesahan macam mana? Okay, dia ada sijil 90A, okay, atau sekurang-kurangnya guna Section 76. Okay, 76 ialah apa? Okay, 76 tidak perlu dipraktikkan di Malaysia. Okay, 76 adalah khas untuk public document, okay, dokumen am yang mewajibkan, bukan mewajibkan, yang seboleh-bolehnya, okay, sehingga diperakui bagi dokumen awam. Ini tidak terpakai di Sarawak, okay. Ini terpakai di semenanjung Malaysia yang menyatakan bahawa anda perlu tanda tangan, okay, cop, okay, nama jawatan rasmi, okay, kemudian guna meterai ialah cop bulat, okay, meterai cop bulat, okay, sebagainya, okay. Dia perlu cop, tarik, tanda tangan jawatan rasmi, okay. Ini adalah tanda tangan. Tetapi dokumen awam ini, section ini diatasi oleh Section 90A, you masih perlu sijil 90A. Jadi apabila kenyataan hospital sibuk atau KKM bahawa sijil pernyataan pertandingan awam itu boleh diterima adalah satu pelanggaran undang-undang bukti yang diluluskan oleh Parlimen yang tidak boleh dipersoalkan
di bawah fasa 3 perkara 4 perlembagaan persekutuan. Hospital Sibu telah melakukan terbalik dengan undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis bukti menyatakan bahawa dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan tidak perlu disahkan untuk diterima. Tetapi di Hospital Sibu dia buat terbalik. Dia kata surat rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri melalui email tidak boleh diterima. Ini adalah menterbalikkan undang-undang bertulis pertama. Yang kedua ialah dia katakan setiap penyertaan pertandingan lari tidak kira swasta diterima untuk penilaian sumbangan merupakan pelanggaran Seksyen 90A Akta Keterangan 1950. Sebab setiap penyertaan tersebut boleh dipalsukan dengan senang dan tidak memenuhi syarat S90A Akta Keterangan 1950. Jadi KKM dan Hospital Sibu telah menterbalikkan undang-undang putih kita. Alright, faham? Jadi kalau anda nak dapatkan markah my performance, saya suggest that you jangan melakukan aktiviti selain yang dinyatakan dalam sub SKU anda. Sebab aktiviti yang tambahan itu tidak akan dinilai. Anda join aktiviti di luar sana yang ada sidil saja. Yang tak ada sidil, you tak nak join. Yang hanya ada sidil saja. You lari 30 minit. You lari 30 minit dengan sidil, you dapat satu markah. You membuat sumbangan menukar undang-undang bertulis untuk memanfaatkan begitu banyak pengguna setiap hari seumur hidup, you dapat kosong. You mengubah struktur jalan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas seumur hidup, you dapat kosong. Jadi perkataan yang paling senang digunakan untuk menghuraikan pemikiran KKM atau Hospital Sibu ialah Wednesbury irrational, iaitu tiada orang yang siuman yang boleh fikir, yang dapat fikir sebegini. Itu adalah perkataan yang digunakan di mahkamah. Alright, kita tuliskan. Jadi peraturan-peraturan ini you jangan harap Hospital Sibu atau KKM akan mengikuti peraturan kerajaan. Mereka akan menggunakan kuasa budi bicara untuk menterbalikkan apa yang mereka hendak. Begitu juga dengan mahkamah. Berhati-hati dengan mahkamah. Ada magistrat yang korup, yang sehingga dia memalsukan jenis kesalahan, memalsukan kewujudan saman, memalsukan penduduhan, banyak benda berlaku. Disebabkan negara kita adalah 21 negara yang risiko korup yang paling tinggi di dunia ini, dengan CPI 61. Fakta ini dinyatakan oleh Transparency International dan juga dinyatakan yang berhormat Perdana Menteri. Bukan saya yang cakap. Alright. Nah, MSCC, Deputy MSCC telah menyatakan corruption ini semakin kronik dan merisaukan. Kita teruskan. Semalam kita sampai mana? Kita lihat nilai sepenuhnya. Nilai sepenuhnya apa maksud? Kita lihat kepada 9 item. Layanan sama rata. Sama rata. Adakah anda memberi layanan sama rata? Contohnya. Ketua unit anda
memberi PC kepada semua pegawai kecuali saya. Okey, contohnya, okey. Adakah dia memberi layanan yang sama rata? Tidak. Okey, tetapi saya ingin memperingatkan semua lagi. Penilaian ini dibuat oleh pegawai penilai. Dan ini mereka menilai mengikut suka hati mereka. Dan mereka tidak menyukur mengikut kepada prinsip panduan My Performance. Mereka diberi kuasa untuk salah guna kuasa budi bicara mereka untuk membuat penilaian. Okay? Itu mesti faham. Jadi nasihat saya ialah untuk mendapat markah yang tinggi, anda menjalin hubungan baik dengan pegawai penilai anda dan rakan sekerja anda. Okey. Pematuhan peraturan itu bagi mereka adalah tidak penting sebab mereka suka melanggar peraturan. Okey. Memang mereka suka melanggar peraturan, suka menghina undang-undang bertulis, tetapi anda harus menjalin hubungan yang baik untuk mendapatkan penilaian prestasi yang baik. Okay. Jika anda tiada hubungan baik dengan pegawai penilai, anda akan diberi markah penilaian yang amat tinggi dan ditujukan untuk pemecatan. Okay. Walaupun anda mengikut kepada panduan My Performance, okay, mematuhi peraturan kerajaan dan sebagainya, itu adalah tidak berguna. Okey, faham? Sebab penilaian itu diletak sepenuhnya kepada pegawai penilai dan juga rakan sekerja dan rakan penilai. Tetapi rakan sekerja anda, pegawai-pegawai yang diselia oleh pegawai penilai anda akan mengikut arahan kepada pegawai penilai. Betul tak? Jadi apabila pegawai penilai memberi arahan, memberi markah yang rendah kepada anda, anda akan dapat markah yang rendah juga. Okey. Jadi untuk mendapatkan penilaian prestasi yang tinggi, anda harus menjalin hubungan yang baik. Walaupun mereka salah guna kuasa, walaupun mereka rasuah, walaupun mereka melanggar undang-undang bertulis, iaitu menjalin hubungan baik dalam semua situasi. Ini telah jelas dinyatakan dalam Hermes kita. Faham? Alright. Mengakui kesilapan ini. Okey, kita lihat, kita baca kepada panduan My Performance, tapi jangan percaya, okey? Jangan percaya. Ini tidak pernah diperhatikan oleh mana-mana agensi kerajaan. Semua tidak akan, okey? Semua ikut kuasa budi bicara mereka untuk memberi mengikut, okey, suka hati mereka. Okey, kita next. Okey, mengawal emosi. Okey, dalam keadaan suka dan mendesak. Okey, satu persoalan ialah, okey, contohnya ada satu kes dulu di sini, lebih kurang di sini, okey. Ada seorang perempuan, seorang staff, dia nak menindori, okey, nak tidur, okey, perempuan lain. Okey, itu adalah keadaan suka dan mendesak. Okey, dan keadaan suka dan mendesak, okey, orang nak tidur you, okey, dan keadaan suka itu, adakah anda perlu mengawal emosi dan jangan membuat aduan? Sebab membuat aduan itu dianggap pegawai penilai atau pihak atasan bahawa anda tidak boleh mengawal emosi. Tapi ingat kepada arahan Perdana Menteri yang menyatakan bahawa pejabat awam harus mengkritik kerajaan dalam pelanggaran peraturan dan perkataan yang digunakan adalah irregularities. Okay? Jadi apa-apa arahan Perdana Menteri adalah terpisah kepada pentadbiran kerajaan. Kerana pentadbiran kerajaan yang tidak suka, okay, dia tidak mahu mengikut kepada arahan Perdana Menteri dan mereka nak ikut kepada kuasa, okay, sendiri. Jadi ini adalah amat berbahaya, okay? Walaupun anda dianiayai, anda harus mengawal emosi anda.
okey, bekerja sama dengan individu lain. Okey. Jadi di mahkamah, okey, saya cakap di mahkamah, bukan sahaja di agensi kerajaan, apa yang mereka akan buat. Okey, kita tengok tiga. Berupaya untuk bekerjasama dengan individu lain supaya maklumat tugasan organisasi tercapai. Apa yang boleh laku di agensi-agensi kerajaan dan mahkamah ialah, okey, memang saya suka yang ini, okey, saya suka bekerjasama dengan individu lain, okey, kemudian saya tak suka yang ini. Saya tak suka ini, tadi mereka akan potong perkataan. Okey, ini adalah perkara yang biasa berlaku di mahkamah, okey, terutamanya dari mata hakim magistrat atau daripada pegawai tinggi anda. Okey, dia tak suka perkataan ini, dia tulis di sini. Jadi berupaya untuk bekerjasama dengan individu dalam semua keadaan lain, semua keadaan termasuk dalam urusan rasuah atau salah guna kuasa. Okey, asalkan anda tidak bekerjasama dengan saya dalam urusan rasuah atau salah guna kuasa atau ketidakpatuhan peraturan, maka saya akan bagi maka satu untuk anda. Faham? Jadi panduan adalah panduan, tetapi panduan ini tidak pernah diikuti, tetapi dijadikan sebagai hiasan saja. Okey, menerima hias nasihat pandangan ini, menghormati orang lain, okey, memahami perasaan dan keperluan lain. Okey, interpretasi atau taksiran oleh pihak atasan merupakan satu perkara yang biasa dan amat berbahaya. Persoalan kepada saya, persoalan kepada kamu semua ialah, sorry, you all tidak bagi tahu, you all tak beritahu, you all tak boleh dengar. Saya sudah cakap banyak tetapi you all tak beritahu. Okey, nanti saya ada satu recording supaya you all boleh tengok. Okey, alright. Okey. Ya, mikrofon sini saya terlupa untuk buka dan tak ada orang beritahu saya sudah cakap banyak. Okey. Okey. Alright, ini taksiran kerajaan. Okey, alright. Pihak berkuasa, pihak yang ada kuasa atau budi bicara akan sewenang-wenangnya memotong perkataan yang mereka tidak suka. Ini bukan sahaja berlaku di agensi-agensi kerajaan, okey, tetapi berlaku di mahkamah, okey. Terutamanya dilakukan oleh pegawai undang-undang bertulis, pegawai undang-undang, magistrat, hakim dan sebagainya. Okey, apabila mereka tidak suka perkataan, mereka potong dan membuat tarifan sendiri. Okey, alright. Okey, nombor 7, okey, memahami perasaan dan keperluan orang lain. Okey, bagi pegawai penilai atau pihak-pihak yang ada kuasa, mereka membuat tafsiran sendiri seperti macam ini, okay? Memahami perasaan dan keperluan saya untuk membuat rasuah kerana keperluan saya ialah untuk mendapat lebih banyak duit, untuk membeli lebih banyak harta. Okay, alright. Kalau you tak faham perasaan dan keperluan saya untuk merasuah, jadi saya akan bagi maka untuk anda kosong. You harus memahami, okay, kenapa kita perlu menggunakan kedudukan untuk mencari keuntungan, menggunakan kedudukan untuk mencari keuntungan 8,000 sehari, setiap hari. Okay, you tak faham, saya bagi you satu markah. Itulah tafsiran pegawai yang ada kuasa. Mereka membuat tafsiran sendiri. Okay, alright. Ini sangat, okay, memilih kerja. Okay, apabila pihak atasan memberi kerja kepada anda, okay, you boleh dengar, okay, right, okay. Taksiran kepada anda, okay.
tidak memilih kerja, bagi kerja kepada anda yang melanggar undang-undang. Okey? Yang melanggar undang-undang. Seharusnya mengikut kepada arahan Perdana Menteri. Anda tidak boleh mengikut kepada arahan pihak atasan, termasuk menteri, yang melanggar peraturan kerajaan atau undang-undang bertulis. Tetapi, okey? Tetapi ini tidak menyatakan secara jelas, okey? Tidak menyatakan secara jelas, okey, bahawa tidak memilih kerja yang jenis apa, okey, dan membolehkan pihak penilai membuat tafsiran sendiri, iaitu saya bagi kerja yang melanggar peraturan itu, maka you menolak, jadi saya bagi you satu markah. Atau you membuat aduan terhadap kerja yang saya bagi kepada you, saya mengambil sebagai bukti untuk membuktikan kamu memilih kerja. Alright, faham? Jadi penilaian pegawai penilai ini terletak kepada pegawai penilai, dan tindakan korup mereka, tindakan salah guna kuasa, tindakan salah guna kedudukan akan berlaku secara common. Okay, mengawal emosi, okay, saya terangkan sekali lagi. Okay, pernah berlaku di Hospital Sibu, di mana seorang wanita yang bekerja secara kontrak, okay, cuba ditiduri oleh warga Hospital Sibu yang berjawatan tetap. Okay, dalam keadaan itu, apabila anda meletakkan ke kasut perempuan itu, okay, di mana anda cuba ditiduri oleh orang lain, okay, orang lain, okay, adakah anda harus mengawal emosi dan jangan buat aduan? Sebab sebarang aduan itu dianggap pihak atasan tidak boleh mengawal emosi. Jadi sekali lagi, okay, taksiran-taksiran ini akan disalah taksir oleh pegawai penilai yang korup, okay, dan salah guna kuasa. Okay, alright, mereka akan, bila anda membuat aduan, okay, good, saya ada bukti menunjukkan bahawa anda tidak dapat mengawal emosi, sedangkan arahan Perdana Menteri memanggil kita membuat aduan. Okay, jadi apa-apa yang ada di panduan My Performance itu, you ambil sebagai knowledge saja dan tidak terpakai di agensi-agensi kerajaan, termasuk di Hospital Sibu. Tidak terpakai, okay? Tidak terpakai. Okay? Panduan penempatan, okay, hasil, okay? Hasil kerja ini, kalau ikut kepada SPP bilangan 8 tahun 2011, ada wajaran diberi, okay? Mungkin kumpulan pelaksana diberi percentage of 65%, 65%. Tapi sekarang di My Performance macam tak ada wajaran, okay? Macam tak ada wajaran. Semua nampaknya ditetapkan oleh pegawai penilai. Saya tak tahu, okay? Saya belum tahu lagi. Okay, ini panduan penentuan sasaran. Okay, sekarang, okay, dalam My Performance, okay, apa-apa aktiviti yang perlu anda lakukan. Kalau di LMPT dulu, anda boleh mengisi di sasaran kerja tahunan. Tetapi sekarang, mengikut kepada Hospital Sibu, semua aktiviti itu ditetapkan oleh pihak atasan. Okay, semua sasaran adalah ditetapkan oleh pegawai penilai, begitu dengan penunjuk prestasi. Okay, okay, alright, kita tengok saja, okay, ni. Jadi ini tidak berkaitan dengan PYD, jadi kita skip, okay, kita skip. Kita perlu tengok. Okay, ini ciri SMART ialah apa? SMART ialah boleh dicapai, okay. Apa-apa sasaran yang telah ditetapkan hendaklah berdasarkan SMART. Okay, apa itu SMART?
Okey, smart kita tengok ada tidak no. Warna. Smart warna. Okey, tak apa. Ini saya telah terangkan. Smart salah satu ialah kebolehcapaian sasaran. Okey, contoh yang telah saya bagi latihan sebelum ini ialah okey, sasaran untuk menyelamatkan semua pesakit yang dimasukkan ke ICU sebanyak 100%. Adakah sasaran tersebut boleh dicapai oleh pegawai ICU? Tidak boleh. Dan sasaran tersebut akan sentiasa kurang daripada 100% yang akan menyebabkan penilaian prestasi anda, terutamanya penghasilan kerja anda akan menjadi lemah, yang boleh menyebabkan anda dipertimbangkan untuk pemisahan, polisi pemisahan, iaitu dipecat. Jadi sasaran itu anda harus bincang dengan pegawai penilai untuk dipersetujui. Jika dirasai sangat tinggi dan tidak boleh dicapai, anda harus bincang dengan pegawai penilai sebelum terlambat. Okay, alright. Okay, ini adalah contoh penulisan penyampaian SKU. Ini tidak berkaitan dengan PYD. Ini berkaitan dengan PDD. Okay, jadi kita tidak buat. Okay, dia tidak buat. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Ada apa-apa soalan? Okay, recording akan saya post di website. Sebab bahagian awal tidak tersampai audio kepada tuan-tuan dan puan-puan, anda lihat balik kepada recording yang akan saya letak di website. Boleh? Alright. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan latihan ini, Ada apa soalan? Ini saya tunjukkan, ini adalah PowerPoint yang diedarkan oleh KKM. Yang diedarkan di KKM. Tapi apa yang dinyatakan, apa yang dinyatakan oleh Hospital Sibu itu adalah bertentangan dengan undang-undang bertulis negara kita, Dan saya tidak tahu kenapa peraturan dibuat dalam sedemikian bertentangan dengan undang-undang bertulis. Terbalikkan, diterbalikkan. Right? Ini adalah, dan ini saya telah diletakkan di website saya yang akan saya bagi. Dan sekarang ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Latihan ini akan saya bagi sebanyak 10 markah. Ada apa soalan? Salah satu cara untuk mendapat penilaian tinggi ialah hubungan baik saja. Panduan My Performance, panduan berkeliling, semua tidak diikuti. Tidak diikuti. Dan interpretasi terbalik telah dilakukan. Terima kasih. Kalau tak ada, nanti saya edarkan slide KKM ini. Slide KKM di mana? Slide KKM di sini. Kemudian recording yang ada suara, supaya anda boleh lihat apa yang saya kritik. Sekian. Terima kasih. Tamatlah latihan ini. Bye.